Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Amy Eliani binti Mak Zain, calon PhD Peradaban Islam Institut Islam Hadori UKM dan juga pensyarah di Jabatan Kefahaman dan Pemikiran Islam Pusat Pengajian Teras PUIS. Okay, di sini saya ingin kongsikan satu tajuk pada pembentangan persidangan pada hari ini, iaitu kegiatan dakwah Islam dalam kalangan India Muslim di Malaysia. Secara keseluruhan abstrak daripada kertas kerja ini, dari sudut pengenalan, kita boleh lihat partisipasi pendakwah bukan Melayu semakin berkembang walaupun mereka di Malaysia ni adalah golongan minoriti. Tetapi kita boleh lihat juga penerokaan pendakwah yang berbangsa India ataupun selain daripada Melayu itu masih kurang mendapat perhatian sekalipun mereka berperanan dalam mengembangkan dakwah di Malaysia. Oleh itu, objektif utama kajian ini adalah untuk meneroka kegiatan dakwah Islam dalam kalangan India Muslim di Malaysia, dan metodologi kajian adalah kualitatif. Hasil kajian kita dapati kekuatan dan keunikan dari segi latar belakang, iaitu pengalaman mereka sebelum memeluk Islam dan juga pendedahan dalam kepelbagaian ilmu menjadikan mereka mempunyai prinsip dan pergagahan tersendiri dalam menyampaikan dakwah. Pengenalan. Berdakwah ada sinonim dan erat dengan umat Islam seluruh dunia. Motivasi daripada agama iaitu Al-Quran yang bermaksud sebaik-baik umat ialah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan Islam berkembang melalui dakwah. Ni kita boleh lihat daripada sirah Nabi yang termaktub di dalam Al-Quran dan seterusnya diteruskan oleh Khalifah Rashidin, Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah, sehingga Islam itu berkembang di merata tempat. Termasuklah sampai ke alam Melayu termasuk Malaysia. Kemudian impak daripada dakwah ini menyebabkan Islam semakin berkembang dan meluas dan menyebabkan semakin ramai orang memeluk Islam. Penyertaan masalah. Atas faktor ini, kita boleh lihat ramainya orang masuk Islam itu menjadikan orang Islam ini di Malaysia ni semakin ramai, yang mana bukan sahaja terdiri daripada Melayu Islam, tetapi juga Cina, India dan juga pelbagai bangsa yang lain yang juga adalah Islam. Di sini kita boleh lihatlah dari segi kemasukan saudara baru Cina, bangsa Cina yang mencapai 3 angka di Perkim Kebangsaan Kuala Lumpur. Namun dari sudut pandang yang berbeza, jadi peningkatan mereka ni, golongan yang masuk Islam di kalangan bangsa lain ni, sebenarnya menyebabkan munculnya pendakwah-pendakwah dari bangsa lain selain Melayu yang melengkapi arena dakwah di Malaysia. Sedangkan kajian-kajian terdahulu, kita lihatlah, maksudnya kurang lagi mengambil perhatian terhadap isu ini. Jadi tujuan penulisan ini adalah untuk meneroka pendakwah India Muslim dalam kegiatan dakwah mereka dan meneliti sejauh mana idealisme mereka sebagai dorongan untuk mereka bergerak dalam dakwah. Sebagai literature ataupun bahan konsep, saya letakkan sebagai persiapan dakwah, yang mana persiapan dakwah ini boleh rujuk pada detail dalam kertas kerja, yang mana beberapa konteks dalam pentingnya adanya persiapan dakwah. Itu usaha dakwah itu adalah satu kemestian kepada umat Islam, dan ia adalah satu tuntutan dalam Islam yang itu perlu difahami oleh pendakwah itu sendiri. Dan komitmen dakwah umat Islam dahulu hingga kini kita boleh lihat ada dalam dua bentuk, iaitu individu ataupun secara berjemaah. Dan yang ketiga, mengenal pasti persiapan dakwah juga, mengenal pasti tema dan mesej dakwah yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir juga, pendakwah itu harus mempunyai pengetahuan dan mengikuti arus perdana kini. Metodologi kajian adalah fenomenologi, persempelan purposif, pengumpulan data prima, ada temu bual, separuh struktur dan data sekunder, pemerhatian, visual audio, physical artifact, dan data ini dianalisis secara tematik. Pemilihan sampel adalah India Muslim, dan mereka agama Hindu
dan Kristian sebelum Islam, dan mereka juga mendapat latihan khusus daripada tokoh dakwah antarabangsa dalam perbandingan agama iaitu Zakir Naik. Itu yang menyempitkan lagi fokus pada pensampelan pada kajian ini. Okey. Hasil kajian dari sudut profil ataupun profil ringkas responden iaitu 4 orang dalam kajian ini. Okey, purata umur 30 hingga 70. Okey, tahun memeluk Islam antara yang terawal 70-an, okey, pertengahan 90-an dan tahun 2000. Okey, dari segi pendidikan, okey, ada SPM, diploma dan sarjana muda. Dan mula memeluk dalam kegiatan dakwah, aktif dalam dakwah ni, okey, antara 1995 hingga 2013. Okey, seterusnya, okey, dari sudut perjalanan hidup sebelum Islam. Okey, di sini kita boleh lihat kategori responden ni ada orang biasa dan orang yang soleh dalam agama lama mereka. Okey, dan mereka ini mempunyai pengetahuan dan memahami agama asing selain daripada BM dan bahasa Inggeris. Okey, dan macam mana mereka terdetik untuk memeluk Islam? Okey, ada 3 benda okey di kalangan responden data responden, iaitu apa yang ada pada Islam tu sebenarnya ada dalam kitab suci mereka. Kitab suci agama mereka yang dahululah, contohnya Bible. Okey, yang kedua dari segi pergaulan mereka dengan orang Melayu, dan yang ketiga tentang konsep ketuhanan dalam Islam ni yang menyebabkan mereka tu berminat dan terdetik untuk memeluk Islam. Dan tema yang ketiga, idealisme responden dalam kegiatan dakwah. Di sini dapat dibahagikan kepada 7. Okey, iaitu kesemua responden ini menjadikan pendakwah menjadikan perbandingan agama itu sebagai mesej dalam berdakwah. Okey, menjadikan surah Ali Imran itu ayat yang ke-54 sebagai momentum dakwah untuk kepada bukan Islam, dan juga idealisme mereka ni sebagai dorongan untuk berdakwah kepada keluarga sendiri yang masih belum mendapat hidayah. Dan ada juga yang melihat sebab orang Melayu Islam tu masih kurang dalam berdakwah kepada orang bukan Islam. Dan yang kelima, mendapat pendedahan dan terinspirasi dengan tokoh-tokoh dakwah dari luar negara yang aktif dalam arena dakwah. Okey, dan juga mereka ini mempunyai support system, sistem sokongan sejak awal mereka berada dalam dunia dakwah. Dan yang terakhir, mempunyai modul dan perancangan untuk pelapis dakwah. Okey, analisis dan kesimpulan. Di sini kita boleh lihat bahawa kegiatan dakwah dalam kalangan pendakwah pelbagai etnik itu semakin berkembang di Malaysia. Yang kedua, persiapan dakwah responden dapat dilihat daripada komitmen mereka terjun dalam bidang dakwah, seperti mereka mengikut pada arus perdana dan bergerak secara berjamaah. Dan kemunculan pendakwah bukan Melayu menunjukkan masyarakat Malaysia ini semakin menerima dalam fenomena baru yang ada dalam dakwah. Dan yang keempat, mereka meletakkan mesej atau tema akidah sebagai teras dalam berdakwah walaupun mereka menggunakan konteks mesej perbandingan agama. Yang kelima, pengalaman responden sebelum Islam ini sebagai tambah nilai untuk mereka dalam berdakwah. Okey, oleh itu saya akhiri pembentangan saya dengan surah Ali Imran tadi yang menjadi teras ataupun inspirasi mereka responden ini untuk berdakwah, iaitu daripada surah Ali Imran mengenai wahai ahli kitab, marilah kita berpegang pada kalimah yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, iaitu alla ta'budu illallah. Kita tidak sembah kecuali Allah, dan tidak kita menyekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain pada Allah. Okey, wabillah. Okey, di situ saja pembentangan saya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.